Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kamu semua sehat hari ini? Macam mana kelas kamu sebelum ni? Okey juga? Okey, kalau okey syukur alhamdulillah. Okey. Macam biasa, nama Cikgu Nur Farain. Masih ingat ke kamu tajuk minggu lepas? Okey. Minggu ni kita masuk kepada motor elektrik satu pasang. Okey. Macam mana perjalanan kamu ke sekolah tadi? Ada jam? Banyak start kereta kan? Ya, start sudah kan? Kamu sudah masuk kelas. Jadi, untuk minggu ini kita bersemuka seperti biasa, macam yang dikatakan oleh menteri kita. Okey, kita bersemuka dan kamu jumpa saya depan-depan dan kita belajar secara terbuka lah kan begini. Okey, pastikan SOP kamu jaga. Okey, kita teruskan kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini, ialah pengenalan kepada motor elektrik satu pasang. Okey, tujuannya cuma satu. Tujuannya sama dengan kita punya tajuk adalah pengenalan kepada motor elektrik satu fasa. Itulah tujuan kita pada hari ini. Supaya kamu lebih kenal nanti kalau kamu keluar, bekerja di luar, kamu intern kan di luar, kamu tahu, kamu kenal apa tu motor elektrik satu fasa. Dia ada dua jenis. Satu motor elektrik satu fasa dan dia satu lagi dia motor elektrik 3 phase, 3 fasa. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita kenal dulu. Motor ni adalah salah satu yang terpenting di dalam bidang pembangunan elektrikal adalah motor elektrik. Okey, motor elektrik digunakan secara meluas dengan kegunaan yang pelbagai. Tidak kira secanggih manapun teknologi yang digunakan pada masa kini, motor elektrik masih menjadi asas atau nadi bagi sesuatu sistem. Okey, kita ambil contoh. Kita ambil contoh pertama adalah kipas. Okey, kipas pun sebenarnya kecil tu kan, benda tu, kipas tu pun ada motor dia di dalam. Okey, pertama kipas. Okey, yang kedua, selain kipas yang kamu tahu? Ada? Okey, kita kenal dulu. Kita terus pada slide seterusnya. Okey, prinsip operasi motor. Okey, asas pertama, motor elektrik menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal yang berbentuk putaran. Contoh dia ni kipas tadi. Pertama kipas tu dia macam dia statik saja. Lepas tu motor tu dia yang akan menggerakkan kipas tu supaya dia berputar. Okey, faham? Okey. Motor pada asasnya berkendali berdasarkan kepada prinsip magnet. Okey. Putaran motor yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada tindak balas medan magnet. Hukum medan magnet yang digunakan adalah kutub yang sama akan menolak antara satu sama lain manakala kutub yang berlainan akan menarik. Okey, contoh. Motor tu dia akan beroperasi bila satu magnet dia tarik dengan satu magnet, jadi dia bergabung, itulah motor tu dia akan berputar. Okey, nanti kita tengok, ada gambar yang seterusnya nanti saya akan kasih tengok cara motor tu dia beroperasi. Dia ada pelbagai cara. Okey, seterusnya bagi sesebuah motor, bahagian yang asas dan penting perlu adalah medan dan angker. Okey, terutan di bawah menerangkan prinsip asas bagi sesebuah motor DC. Medan magnet wujud di antara kutub utara dan kutub selatan pada magnet kekal. Okey, inilah tadi fasa pergerakan motor tadi. Dia menggunakan magnet. Okey, yang pertama, kutub utara angker ditolak oleh kutub utara medan magnet. Manakala kutub selatan angker ditolak oleh kutub selatan medan magnet. Maka putaran suku dihasilkan pada angker ataupun sebanyak 90 darjah pusingan. Ini contoh gambar dia.
Ini di tengah ni magnet, dia akan berputar, berbalas, balas, balas. Itulah putaran dia punya suku putaran magnet tu. Motor ni sebenarnya dia ada magnet di dalam. Dia yang akan menggerakkan tu putaran sesuatu pergerakan barang tu. Macam contoh, apa lagi boleh contoh? Okey, contoh mesin lah kan, mesin basuh. Mesin basuh tu dia ada motor. Dia, kalau kamu perasan mesin basuh tu kadang dia berbalas balik kan, kalau kita cuci kain tu, dia akan buat putaran ke kanan, lepas tu dia balas balik ke kiri. Kan? Okey, itu yang dia akan gunakan putaran suku bukan? Putaran suku ni dia kipas. Okey, nanti kita pergi slide seterusnya, mungkin ada. Okey, kutub utara angker ditarik oleh kutub utara medan magnet. Kutub selatan angker, ni angker. Kutub selatan angker pula ditarik oleh kutub selatan medan magnet. Angker akan berputar suku putaran lagi, maka putaran yang telah terhasil adalah sebanyak separuh putaran. Dia akan guna separuh, lepas tu balas lagi balik. Ini guna mesin basuh. Okey, dia guna mesin basuh. Fasa putaran separuh. Dia putar sudah separuh, lepas tu dia putar lagi. Okey? Okey, yang ketiga, bahagian penukar tertib berputar bersama dengan angker. Bahagian B menyentuh berus karbon A, manakala bahagian A pula menyentuh berus karbon B. Yang ini. Ini A, dia akan bersentuh dengan yang B. Yang A selatan, dia akan bersentuh dengan B. Okey. Arah pengalir arus adalah berlawanan pada angker kerana switch action oleh penukar tertib. Pembalikan arus menyebabkan penukaran polariti pada angker. Okey, ini yang seterusnya adalah prinsip kutub magnet. Okey, berdasarkan kepada prinsip magnet, kutub yang sama akan menolak satu sama yang lain, manakala kutub yang berlainan akan menarik, maka angker akan berputar suku daripada putaran. Dia sama dengan yang tadi, separuh. Kutub utara, prinsip magnet kutub magnet ni. Dia akan, putaran dia sama, cuma yang ini dia menegak, yang satu adalah melintang. Okey, pada keadaan ini, kutub yang sama akan menolak antara satu sama lain. Okey, suku putaran terakhir melengkapkan satu putaran penuh. Penukar tertib dan berus karbon berada pada kedudukan keadaan asal. Angker berputar berterusan dengan proses penolakan dan penarikan. Okey, seterusnya adalah hukum tangan kiri Fleming. Okey, dia punya hukum. Hukum dia adalah jari kita. Sebelah kiri. Dia macam ni. Yang di atas ni adalah arah gerakan, yang di bawah adalah arah medan magnet, yang di bawah adalah arah arus dia keluar. Okey, yang ini dia punya gerakan, ini medan magnet dan arah arus. Itu adalah hukum bagi kiri Fleming. Okey, seterusnya. Ini adalah konduktor yang membawa arus, mempunyai medan magnet. Arahnya adalah berdasarkan kepada arah pengaliran arus. Ini berpandukan kepada hukum tangan kiri untuk menentukan arah tersebut. Dia akan gunakan hukum tangan kiri, Fleming tu. Okey? Tengok ni. Putaran dia. Dia masuk. Lepas tu ini putaran magnet, dia akan menggunakan tangan kiri. Lepas tu dia akan berarah balik. Okey? Lawan. Okey? Dan yang terdapat, sekeliling konduktor mengalir mengikut medan magnet kekal yang terdapat di atas konduktor tersebut, tetapi menentang medan magnet kekal di bawah konduktor. Okey, medan dan konduktor. Ini magnet tu. Yang ini yang dia punya motor arus tu. Okey. Yang seterusnya adalah arah pengaliran arus pada konduktor yang berlilit. Okey, arah pengalir arus adalah berlawanan dan konduktor dan menyebabkan medan pada konduktor turut di bawah. Okey, seterusnya adalah arah pengaliran arus pada konduktor yang berlilit. Okey, ini sama juga dengan yang tadi. Okey, yang terakhir, motor praktikal mempunyai beberapa angker bergegelung di dalam alur yang terprinsip
terpisah di sekeliling teras. Setiap gegelung mempunyai bagian penukar tertib. Oke, kita masuk kepada binaan asas motor. Oke, binaan asas motor dia ada. Kamu pernah nampak motor yang mesin, biasa mesin lah. Ada mesin yang buat roti itu kan? Kamu nampak ada satu motor kecil. Dia terbalik. Macam contoh nih, gambarnya. Oke, nih. Pernah nampak? Mesin nih, dia yang kecil macam nih nih. Ini 3 phase, yang ini single phase. Ini biasa ada pada mesin-mesin yang kecil yang gunakan pergerakan macam kira mesin tuh yang bergerak untuk buat tuh. Begitu. Oke, kita kepada binaan motor. Oke, kita masuk pada pengenalan. Dalam menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan motor elektrik adalah penting bagi setiap individu mengetahui dan boleh mentafsir terma-terma yang terdapat atau digunakan dalam kerja tersebut. Pada sebarang alatan elektrik pun terdapat spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pengeluar, begitu juga dengan motor elektrik. Oke, pada kebiasaannya terdapat sekeping plat logam yang diletakkan pada motor yang mengandungi data ciri-ciri elektrik bagi menjadi rujukan kepada pekerja yang terlibat dengan kerja-kerja pemasangan motor elektrik. Oke, spesifikasi data elektrik tersebut amat penting dalam kerja-kerja pemasangan bagi menentukan saiz kondiut, wire, dan jenis perlindungan yang sesuai. Oke, contoh spesifikasi motor elektrik, dia biasa dijalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan motor elektrik adalah penting bagi setiap individu mengetahui dan boleh mentafsir terma-terma tersebut tadi. Oke, sama juga dengan yang pengenalan. Oke, ini contoh motor tadi. Ini yang paling kecil lah nih. Ada lagi kecil dalam tu kipas. Lepas tu masuk dengan yang ini. Ada lagi besar daripada yang ini. Dia ada macam saiz besar lah. Biasa kilang lah pakai. Kalau saiz besar. Biasa yang saya pernah jumpa dia guna dalam Econ. Econ kalau yang untuk motor yang proses minyak tu pun, itu pun besar juga dia. Dia guna yang besar. Oke. Ini plat nama motor. Oke, plat nama motor akan memberi maklumat yang penting. Oke, kamu perhatikan nanti kalau kamu jumpa motor. Oke, lepas ini kita masuk bengkel. Oke, kamu akan perhatikan dalam plat nama motor tuh dia ada satu bentuk plat kecil. Dia ada banyak dia tulis di sini. Dia kasih tahu berapa phase, berapa volt. Berapa yang patut wire yang sesuai lah untuk tu motor. Semua dia bagi tahu dalam plat tu. Oke? Oke, data-data reka bentuk dan perlakuan performance yang terdapat dalam plat nama sangat penting untuk kaki tangan senggeraan. Jika terdapat suatu motor yang rosak atau terbakar, dengan mengetahui maklumat ini, mereka dapat menggantikan motor tersebut dengan cepat. Oke, ini plat tadi, plat nama motor. Dia ada serial nombor, lepas tu dia ada bagi tahu berapa horsepower. Oke, dia kasih tahu ada berapa ampere, ada RPM, berarti nama nombor EFF dia. Lepas tu dia ada phase, dia bagi tahu volt, semua dia bagi tahu. Supaya senang nanti kita cari. Oke, pertama yang ada pada plat nombor tadi adalah model nombor. Nomor ini adalah pengenalan tambahan pembuat, biasanya digunakan untuk tempahan. Memudahkan kita mengorder order tu motor apa jenis yang rosak. Kita tahu dia punya bentuk, semua ada dalam sini. Oke, lepas tu yang kedua service factor, iaitu dia ada tulis
SF di sini. Oke, full name dia adalah service factor. Service factor 1.0 bermaksud motor tersebut tidak boleh digunakan melebihi kuasa yang tercatat. Oke, dia sudah bagi tahu kuasa apa yang sesuai, itulah dia, tidak boleh kamu ubah, kena ikut juga yang itu. Karena itulah spesifikasi motornya, tidak boleh melebihi. Itu yang menyebabkan motor jadi cepat rosak dan terbakar. Oke. Seterusnya adalah frame. Frame dalam plate dia tulis FR. Oke. Itu adalah saiz rangka menerangkan ukuran motor. Oke. Kita tahu sudahlah, kita gambar je ni, kita send pada kilang yang jual tu motor. Dia tahu sudahlah saiz motor tu berapa, nomor motor, service factors, ampere, semua dia tahu. Oke, jadi saya jelaskan satu-satu. Oke, yang seterusnya adalah amperes, yaitu amperes ni maksud dia arus yang mengalir dari talian apabila motor berkendali pada voltan dan frekuensi yang tercatat pada beban penuh. Oke, seterusnya adalah volt. Volt ni adalah nilai yang diukur pada punca motor dan hendaklah sama nilainya pada motor tersebut. Ini volt ni adalah ukuran punca motor. Oke, seterusnya adalah SZ yaitu Hertz, adalah frekuensi sistem kuasa untuk motor tersebut. Jika sesebuah motor tersebut tidak dikendalikan pada frekuensi dan voltan yang tercatat, ia akan menyebabkan daya kilas dan kelajuan motor tersebut berubah. Oke? Sekarang ni faham? Oke, bagus. Oke, class insulation. Class insulation dia ada tulis juga di dalam plat, iaitu kelas penebat adalah merujuk kepada bahan penebatan yang digunakan di dalam lilitan stator motor. Oke, nanti kita tengok kedudukan stator ni di mana. Seterusnya adalah Dati Circle Time Rating. Adalah jangkaan masa keupayaan kendalian motor itu berkendali dengan selamat. Ini phase. Oke, dia akan bagi tahu phase apa yang sesuai masuk pada motor. Dia akan menentukan masa yang patut digunakan untuk mengendalikan motor. Oke, seterusnya adalah efisiensi. Keupayaan motor tersebut di dalam peratusan nilai ini terdapat pada motor piawaian. Dia akan bagi tahu nombor dalam plat tu. Okey. Seterusnya adalah KVA. KVA adalah kod di mana menunjukkan pada arus permulaan. Ini adalah digunakan untuk memilih alat-alat penghidup dan perlindungan motor berkaitan. Okey, seterusnya adalah dBA iaitu noise. Setengah motor direkap untuk bunyi bising yang rendah, tahap bunyi yang terdapat pada plat tanda diukur dalam unit dBA. Okey, dia ada dalam sesetengah motor tu dia ada buat satu dia ada buat pengasingan. Satu dia akan hidup secara bising dan satu dia akan hidup secara dia bising juga tapi tidak terlalu bising. Dia kira smooth lah begitu bunyi dia. Okey? Okey, ini adalah isi yang ada di dalam motor. Okey, kita perhati betul-betul. Ini adalah motor tu. Ini motor tu. Ini motor tu. Okey, dia ada spring berberus. Dia ada spring sebelah atas. Lepas tu dia ada pemegang dia. Dia ada commutator, emitter, bingkai. Bingkai biasalah, bingkai di luar. Ini pemasang berus. Ini kutub medan tu. Inilah magnet tadi tu. Yang memutarkan arus elektrik tadi. Ini magnet yang digunakan. Itu gelong medan. Dan kemudian adalah kutub medan. Sini kutub dia. Okey. Ini kita tengok daripada luaran. Ini bearing. Bearing ni pun selalu pecah. Kalau kamu buka motor, hati-hati dengan bearing ni. Bearing ni tajam ni. Okey, bingkai, komuter. Sini dia punya plat. Kecil je benda tu. Tapi
Kecil-kecil itu pun penting juga. Sentiasa perhati. Mahal kalau motor nih tiada yang murah. Oke, komponen dalam motor. Oke, pertama adalah badan. Badan dia yang tadi warna biru tuh. Yang pertama, motor jenis ini biasanya diperbuat dari keluli tuangan. Oke, ini kita kenal sejak apa yang komponen dalam motor tuh. Yang kedua adalah motor jenis sederhana dan besar diperbuat dalam bentuk kotak. Seterusnya adalah bagian dalam badan menempatkan teras stator. Kamu nampak tak stator tadi di mana? Itu nah stator. Yang kecil di dalam nih. Nah, ini adalah stator. Badan, nah ini stator fungsi dia. Mempunyai alur-alur untuk menempatkan lilitan dan gelung tembaga. Lilitan stator yang telah siap kemudian direndam di dalam serbis sintetik dan dipanaskan untuk membuat lilitan yang kemas dan telap habuk serta kelembapan. Oke, kemudian peti punca terdiri daripada bongkah punca bertebat. Ianya ditapakkan ke atas gasket. Seterusnya bagi motor-motor besar, penyambung didudukkan di atas barbar penebat dan dijarakkan di antara bagi memudahkan penempatan kabel-kabel besar. Lepas itu hable silika gel ditempatkan di dalam peti punca motor. Itu dalam voltan tinggi. Ini adalah rotor. Oke, aci itu dia macam nih, diperbuat dari keluli, pertahanan tinggi dan mempunyai kekunci untuk menempatkan rotor dan kipas. Kira dia macam kunci lah kalau aci ini. Kalau alas, yaitu bearing tadi. Yang saya bagi tahu yang dia bentuk bulat tuh, nah itu adalah bearing. Bearing ini pun dia ada macam-macam jenis. Kalau kamu mau beli bearing ini pun, kalau contohlah seandainya dia rosak, bearing nih, kamu kasih tahu dia punya jenis, lepas tu model tu motor. Kalau kamu mau beli model tu motor, bagi tahu semua lengkap. Dia tahu sudah tu. Tak boleh sembarang. Tu yang motor kadang cepat rosak, kadang pandai meletup. Perlu. Dia ikut daripada penggunaan tu motor. Dia kena servis. Kalau enggak, dia ni kira motor ni dia tahan lama. Tapi kena sentiasa servis lah kalau mau dia tahan lama. Sebab motor ni memang mahal. Kalau memang untuk penggunaan memang mahal. Okey? Genset pun pakai motor. Tak boleh main agak. Kadang dia ada spesialis bagi sesuatu pembangunan. Macam contoh dalam satu bangunan tu dia kena ada, itulah ada gunanya technician. Technician, juruterang, itulah fungsi dia untuk dia tahu cara-cara bila dia mau servis, bila waktu yang sesuai servis. Sebab dia tahu cara penggunaan dia. Selalu dipakai kah tidak. Itu kena juruterang, kena ambil tahu. Itulah fungsi juruterang. Kalau finish jarang digunakan dia rosak. Kalau jarang diguna? Atau dah pernah diguna, boleh rosak motor. Kalau macam disimpan tempat yang sesuai, masih okey lagi. Tapi contohlah kalau kawasan tu macam yang ada benda-benda macam tikus kah, apakah dia akan, tikus ni kan tahu lah dia jenis yang suka makan benda-benda yang dia nampak sejak. Nanti kabel tu boleh rosak. Kan? Okey. Ini faktor pemilihan motor. Yang pertama adalah beban yang digunakan. Ini yang kamu kasih tahu tadi. Faktor pemilihan motor, beban yang digunakan. Biasanya kekuatan motor dinyatakan dalam unit watt atau kuasa kuda, yaitu HP. Dari sini dapat ditentukan nilai yang mampu ditanggungnya. Okey. Dalam contoh, di bawah plat ni ada satu box untuk kabel. Cara mau tahu kegunaan arus yang masuk dalam anu tu, kita boleh guna cek arus yang masuk. Ada tu satu
apa dipanggil, saya pun lupa. Dia macam kita boleh cek dia punya arus berapa. Contoh satu kabel, dia boleh cek, contoh untuk wire merah, dia boleh tahu berapa arus yang masuk dalam tu motor. Macam tu. Kalau kurang arus pun bahaya juga bagi motor, dia kena stabil betul-betul. Okey, daya kilas yang diperlukan oleh beban. Faktor dia yang kedua adalah daya kilas, iaitu daya kilas semasa motor itu mula-mula berputar, sama ada berbeban penuh atau tanpa beban. Setiap motor mempunyai kilas yang berlainan. Okey, motor ni kita boleh cek dia punya kita boleh tes dia tanpa beban ataupun ada beban. Okey, contoh kalau untuk kelas kita belajar untuk pemasangan tanpa beban. Kita boleh guna soket untuk tes saja. Okey. Keadaan suhu di sekeliling kena sesuai, tak boleh dalam bilik yang panas, kena yang bertutup. Sebab motor ni tak boleh yang terdedah, kena dia tertutup. Kena dia tak boleh yang kena panas tu, sebab dia kan sudah panas, kena lagi matahari tambahlah panas. Cepat rosak macam tu. Okey, terusnya kena ada penjagaan. Lepas tu jangka masa yang digunakan, voltan bekalan, kelajuan yang diperlukan. Harga pun penting untuk pemilihan faktor motor. Kemudian kedudukan motor. Kedudukan motor pun penting. Okey, untuk kedudukan motor, kita kena letak tempat yang sesuai. Sebab motor ni, dia sangat berat. Kalau kita mau pindahkan dalam satu, contohlah kita mau pindahkan, kena perlu ramai orang kan. Jadi kalau sudah kita betul-betul mau gunakan motor tu, kenalah ditempatkan di tempat yang sangat sesuai. Okey. Untuk kamu lebih faham lagi, saya akan edarkan kertas penerangan. Okey, kertas penerangan. Kamu tengok kamu punya kertas penerangan, itu adalah detail paling lengkap. Kamu tengok di dalam tu. Okey. Okey, cukup muka surat semua? Okey. Setakat ni ada soalan. Sebelum saya edarkan kertas tugasan. Okey. Okey dah. Okey, saya mau tanya. Untuk pertama kali kamu nampak motor, sebelum kita masuk kelas ni, di mana? Kipas. Kipas. Mesti kamu baru tahu, sebab ni kipas yang saya bagi tahu tadi. Mixer pun dia ada motor di dalam. Kan kalau kamu perasan, kalau kita dia akan bergetar kan, kalau kita mau mix tu panas. Itulah motor tu dia tengah berfungsi di dalam dengan ada magnet satu di dalam. Okey. Ya, normal, tapi tidak boleh terlalu macam terlampau panas. Kena itulah kan, kalau contohlah kalau kita simpan barang-barang macam contoh mixer, kena simpan tempat yang selamat dengan yang tidak kena yang benda-benda panas. Fahamkah? Kena dalam keadaan suhu bilik. Tak boleh yang terdedah. Macam contoh kalau kita simpan mixer, kita kena simpan dia di dalam tempat-tempat supaya dia nampak itu kira apa tu orang bilang? Kekemasan juga kan? Kena simpan di tempat yang selamat. Panas tu. Oven pun dia ada motor juga di dalam. Oven, tapi motor dia tidak macam yang orang bilang macam kipas dengan tu mixer. Blender pun dia ada motor juga di dalam. Blender pun kalau kita putarkan dia terlampau lama, dia boleh rosak kan? Saya perasan. Kalau blender tu dia pandai berhenti sendiri kalau terlampau panas. Kan? Dia terhad.
Oke. Motor tuh bisa boleh berminyak. Hah? Dia boleh keluar minyak kalau motor. Kalau motor kipas tiba-tiba ada minyak sedikit. Oh, boleh? Boleh berminyak. Macam contoh kalau kita, macam kipas pun, kalau kita biarkan lama berhabuk, ada minyak juga kan? Kenapa dia jadi berminyak sebentar lah? Faktor apa? Mungkin faktor kawasan. Kawasan dia macam yang, kalau macam kilang kan, guna kipas. Macam yang kipas tu dia macam meresap, apa tuh, macam dia macam tarik tuh haba naik, jadi dia berhabuk di dalam, berminyak lagi kan? Kalau siapa ada pasang kipas di dapur? Pernah tengok tak kipas tu dia berminyak? Kan kalau kita masak tuh, dia punya uap tuh naik. Jadi melekat di kipas. Dia punya minyak-minyak tuh. Okey, faham? Okey, sebab itulah kena setiap dapur ada tuh yang penarik haba tuh. Okey. Okey. Saya akan edarkan kertas tugasan. Kamu tengok dulu, perhatikan betul-betul kertas tugasan tu. Okey, lengkap 4 muka surat? Okey, kalau lengkap, kamu siapkan tugasan kamu. Kita jumpa pada minggu hadapan. Dan pastikan minggu depan kamu pakai baju bengkel lah. Kita akan buat kamu amali untuk motor ni. Kita jumpa motor tu dan kita pegang, kita kenal dia betul-betul. Okey? Okey, sekian dan terima kasih.